Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam kelas bahasa Inggeris pula. Kelas sains tahun 2 kita. Okey. Seperti biasa, you just need to mute your microphone, tutup mikrofon awak, and then bila ada soalan nak tanya, baru awak unmute dan tanya asa. Okey, macam tu lah cara dia. And then kita ada in-call message ataupun ruangan nak chatting tu. Ruangan nak chatting tu bukan untuk ruangan untuk awak bersembang dengan kawan awak, but ruangan untuk awak guna for you to type any question. Awak ada soalan nak tanya ke apa, tak faham ke apa ke, boleh type ke situ. So sentiasa tengok dan akan respon kepada soalan-soalan awak di bahagian ruangan chat tu. Kan ada bahagian chat tu. Baik. Kita sekarang nak menggunakan buku teks. Kita nak bincang soalan soalan latihan yang saya bagi minggu lepas. Okey. Saya share screen dekat sini. Saya harap semua boleh tengok. Okey. Tengok ada lagi yang baru masuk. Alright. Yang baru join kelas. Assalamualaikum. Welcome. Okey. Kita menggunakan buku teks. Okey. Soalan yang pertama. Yang ni soalan ni awak dah buat kan? Saya dah bagi minggu lepas. Saya dah kata kalau tak perlu lukis. Terus jawab soalan sahaja. Kalau ni. Okey, baik. Kita tengok soalan yang pertama. Aduh. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Lengkapkan jadual penggelasan berikut. Dia bagi kelawar, cicak, ketam dan rusa. Okey. Kemudian dia bagi haiwan-haiwan ni untuk awak pilih lah. Yang pertama is kelawar, yang kedua is cicak, yang ketiga is ketam, yang keempat is rusa. Cara haiwan membiak bertelur. Apa jawapan yang pertama? Siapa boleh beritahu saya? Ketam, cicak. Apa dia? Ketam. Yes, ketam dan cicak. Okey. Ketam dan cicak ialah bertelur. So tinggal kelawar dan rusa adalah melahirkan anak. Okey, soalan yang kedua. So betul tak jawapan awak? Cuba semak terus jawapan awak. Kalau awak dia ni ada pen merah, awak boleh terus tanda. Kalau saya dengan budak-budak tahun 4, 5, 6, selalunya dia terus tanda lah. Tapi kalau ni awak boleh terus pakai pensel pun tak apa, terus semak jawapan awak. Kalau salah terus perbetulkan. Sebab kita dah PDPR kan, tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak hantar buku dekat saya. So awak terus perbetulkan buku apa yang ada dalam buku awak tu. Kalau jawapan tu salah, perbetulkan. Baik. Nombor 2. Yang baru masuk ni, saya ulang balik, tolong mute semua mikrofon supaya kita tak terganggu dengan bunyi-bunyi bising kat belakang awak tu. Tak mengganggu orang lain. Okay, kita menggunakan buku teks. Okay, kita berada pada muka surat 48 sekarang ni. Itu soalan yang pertama baru. Okay, baru soalan pertama. Mengapakah haiwan bertelur sedikit? Berikan 3 contoh haiwan yang bertelur sedikit. Apa 3 contoh haiwan yang bertelur sedikit? Haiwan bertelur sedikit. Dia tanya Penguin burung unta. Penguin burung unta ayam. penguin. Sekali lagi. Burung unta. Penguin burung unta ayam. Penguin, burung unta dan ayam. Betul. Ada jawapan lain tak?
Ada siapa lagi yang jawab yang haiwan yang link selain daripada penguin, burung unta dan ayam? Semua jawapan yang sama. Angsa. Apa dia? Lain. Angsa. Tak berapa jelas. Angsa. Angsa, yes. Angsa correct. Lagi. Apa dia? Apa dia? Sekali lagi, saya tak dengar. Cuba type. Jawapan tu. Okey. Mengapakah haiwan bertelur banyak? Berikan 3 contoh haiwan yang bertelur banyak. Haiwan yang bertelur banyak. Apa dia? Ikan. 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 Okey, ikan. Sebut nama. Ikan lagi? Katak. Katak. Alright, katak. Lagi? Nyamuk. Semut. Semut pun betul. Yes. Semut ialah haiwan yang bertelur banyak. Okey? Okey, kita continue. Nyatakan ni semut, saya tambah satu lagi. Semut. Seharap awak nampaklah. Okey, ini soalan yang nombor 2, ini soalan yang nombor 3. Nombor peringkat pembesaran haiwan ini mengikut urutan. Yang pertama sekali apa dia? Ayam ni. Yang pertama sekali apa? Bertelur. Yes, telur ialah yang pertama. Yang kedua? Telur menetas. Telur menetas. Yang ketiga? Anak ayam. Anak ayam. Anak ayam. Anak ayam. Dan yang keempat ialah ayam dewasa. Yes, correct. Pilih haiwan yang menyerupai induknya. Soalan se ialah induk tu benda apa? Se ada beritahu last. Induk tu apa? Induk ni apa ni? Apa maksud induk? Mak ayah. Ibu. Ibu dan ayah dia. Saya ada beritahu minggu lepas kan. Induk itu adalah maksudnya ibu dan ayah dia. Dalam sains kita guna perkataan induk. Kita tak guna perkataan ibu dan ayah. Kita sepatutnya boleh je. Dia boleh je buat soalan. Pilih haiwan yang menyerupai ibu dan ayahnya. Macam tu. Tapi dalam sains dia ada satu perkataan yang khusus. Kita panggil induk. Induk itu ialah maksud ibu dan ayah dia. Okey, so apa jawapannya? Anak tupai. Anak tupai dengan? Anak itik. Anak itik. Berudu ni dia akan bertukar menjadi apa? Anak katak. Yes, dia akan menjadi katak. Beluncas? Rama-rama. Rama-rama. Okey, awak ada tengok ada hari tu video yang saya kata tu? Ada tak awak buka YouTube tengok? Video ada. macam mana haiwan itu dia orang kata apa? Macam mana rama-rama kitar hidup katak. Ada buka tak? Ada. Okey. Nombor 6 ni awak buat tak? Buat. Ceritakan kitar hidup rama-rama daripada telur hingga dewasa. Okey. Kalau macam mana awak cerita, boleh tak bagi tahu jawapan kat saya sikit, saya nak dengar jawapan. Sir, tapi saya buat rama-rama.
Saya tak pandai lukis monyet. Soalan nombor 6 baru ni. Kita baru soalan nombor 6. Dia ada 2 soalan lagi ni. Ni soalan nombor 6. Kemudian soalan kebat. Kebat ni dia tanya, perhatikan gambar raja di atas. Bagaimanakah cara monyet membiak dan memastikan anaknya terus hidup? Ni satu soalan. Kemudian soalan nombor 6 dia tanya lagi. Ceritakan kitar hidup rama-rama daripada telur sehingga dewasa. Itu pun satu soalan. So awak nak cerita kitar hidup rama-rama daripada telur hingga dewasa, awak boleh buat 2. Awak bolehlah mula dengan awak buat karangan kan. Awak kata macam awak tulis panjang-panjang lah. Rama-rama mula-mula dia akan bertelur, kemudian telur dia akan menetas menjadi ulat beluncas, ulat beluncas akan makan hingga membesar, kemudian dia akan menjadi kepompong. Lepas habis kepompong dia akan bertukar menjadi rama-rama. Ataupun awak boleh terus buat peta minda macam ini, peta minda yang macam ini. Awak lukis rama-rama telur, kemudian beluncas, kepompong, kemudian awak tukar dia menjadi rama-rama pun boleh, kan? Okey, itu cara untuk menjawab soalan nombor 6. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama, awak boleh tulis daripada telur. Awak tulislah, daripada telur dia akan menetas menjadi seekor beluncas. Kemudian beluncas akan makan dan membesar dan akan bertukar menjadi kepompong. Lepas kepompong dia akan membalut diri dia akan bertukar menjadi seekor rama-rama dan seekor rama-rama akan kembali bertelur. Kan? Itu kitaran dia kan? Ataupun awak terus boleh buat peta minda seperti ini. Ni ada katak, ni ada katak, ada telur, macam ni kan. Awak terus boleh buat peta minda macam ni. Dia lebih senang untuk orang faham, lebih simple lagi. Okey, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Perhatikan gambar raja di atas. Bagaimanakah cara monyet? Tadi ada orang bagi tahu dia tak pandai nak lukis monyet. Okey. Lain kali kalau nota ataupun latihan tersebut perlu dilukis, memang akan mention kena lukis. Tapi kalau tak mention maksudnya tak payah lukis lah. Tahu susah nak lukis, tak payah lukis, tak apa. Awak salin soalan je. Okey? Kalau belajar dengan lah. Usually my student will understand. Kalau saya kata okey yang ini kena lukis lah. Okey, baru mereka faham. Okey, yang ini memang wajib lukis. Memang you have by hook or by crook, you have to draw. Mesti lukis juga. Okey, tapi kalau yang ni tak perlu lukis, salin je soalan. Okey, salin je lah soalan dia. Kadang-kadang mereka tak perlu tanya pun. Kalau saya kata okey buat soalan 1 hingga 8, mereka tengok semua ada gambar raja tapi saya tak bagi tahu pun tak perlu lukis, memang tak perlu lukis. Okey, so tolong ingat dalam diri awak, lepas-lepas ni memang jenis yang macam tu. Because saya tahu tak ramai yang pandai melukis. So I don't want to burden you, nak menyusahkan awak dengan melukis kan, tak perlu. Okey, kalau rasa benda tu susah sangat dilukis, kalau dekat sekolah, usually saya akan photostat bagi ke awak gambar, awak akan terus tampai lebih cantik. Macam tu. Senang. Lebih senang macam tu. Okey, kita tengok. Perhatikan gambar raja di atas. Bagaimanakah cara monyet membiak? Soalan dia yang pertama. Ni, soalan dia pertama, bagaimanakah cara monyet membiak? Siapa boleh jawab? Melahirkan anak. Melahirkan anak. Okey, dia melahirkan anak. Bagaimana dia memastikan anak-anaknya terus hidup? Dia menyusukan anak-anak dia. Dia minum. Okey, dia menyusukan anak-anak dia. Okey.
So kita dah almost habis. Bab Ustaz, saya nak tengok sikit aku soal ada yang apa yang tertinggal. Okey, kita tengok. Ada soalan. Soalan kenapa haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit? Saya tak jawab. Saya tak jawab lah soalan dia. Okey, tak apalah. Saya beritahu sekali lagi. Mengapa haiwan bertelur sedikit? Mengapa haiwan bertelur banyak? Okey, haiwan yang bertelur sedikit, tolong dengar dan baik-baik faham. Haiwan yang bertelur sedikit ialah haiwan yang menjaga telur dia. Dia telur sedikit, dia mesti garanti jaga telur dia. Contoh, kita kata penguin, burung unta, ayam. Kita tengok tadi ya jawapan yang awak bagi kan, penguin, burung unta dan ayam. Ayam ni bila dia bertelur, dia jaga dah telur dia. Jaga. Kan kadang-kadang dia duduk atas telur dia tu kan untuk memanaskan telur dia kan. Okey. Itu maksudnya dia menjaga telur dia. Tapi haiwan yang bertelur banyak, dia tidak jaga telurnya. Dia tak jaga telur dia. Contoh, macam nyamuk. Dia bertelur di dalam ayak. Okey. Telur yang ada lain, dia tinggal je. Dia tak duduk pun dekat ayak tu jaga, tunggu sampai telur dia menetas. Yes, ada orang angkat tangan. Kenapa? Ada soalan ke? Dia tak tunggu, dan dia tak jaga pun telur dia. Boleh faham lah? Contoh kalau macam katak dia bila dia bertelur kan, telur dia tu selalunya dia akan ada macam lapisan lendir di atas telur dia tu. Dia cuma mengharapkan dia kan bertelur banyak. Bila dia bertelur banyak, dia mengharapkan lendir-lendir di atas permukaan telur dia tu untuk menjaga telur dia daripada diganggu oleh haiwan yang lain. Contohnya. Okey. Kita tengok sana, kita try cari video dia kalau ada. YouTube. Banyak kartun saja ni. Kita nak tengok gambar yang real. Saya cari. Macam yang hari tu yang kita tak pasal tu ke?
Lama-lama. Kita tengok ramai-ramai kan. Saya cari Zat dia punya video Zat. Okey. Kita tengok sini. Okey. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu, capung, dan pupa. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yakni di air dan daratan. Katak Boleh dengar tak suara dia? Boleh. Boleh. Suara Boleh. Saya boleh, tapi Boleh. saya boleh dengar. Boleh. Okey, very good. Saya boleh, kira saya boleh. kira suara daripada video tu awak boleh dengar, okey? Saya boleh dengar, tapi saya tak nampak. Tak nampak macam skrin dia memang macam tu lah. Okey, saya cuba perbesarkan sikit. Cuba macam zoom je. Macam tu. Okay. mengalami metamorfosis sempurna karena adanya perbedaan yang jelas antara tahap-tahap perkembangannya. Sorry lah dia Sebelum membahas bahasa metamorfosis Indonesia katak, sikit. jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang pelajaran-pelajaran sekolah maupun ilmu pengetahuan. Bagi katak, musim kawin biasanya terjadi saat musim semi bagi daerah yang tidak memiliki cuaca ekstrim seperti hujan dan salju, dan di musim hujan bagi daerah yang memiliki hujan tropis. Ketika katak jantan siap untuk berkembang biak, mereka menggunakan panggilan serak yang sangat nyaring untuk menarik perhatian pasangan. Tahap pertama, metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. 4.000 telur banyak dia. sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air, sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong adalah herbivora, pada umumnya mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang. Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah, sehingga mereka mulai memakan tanam-tanaman dan serangga. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda.
Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air. Setelah tahap ini, dia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan. Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda. Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor katak dewasa dan katak muda. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis katak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Bila ada rekomendasi materi yang ingin dibahas di Halo Edukasi, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak... Itu tentang seekor katak. Okey, itu adalah tentang seekor katak. Tentang seekor katak yang mana daripada kita dah tengok daripada daripada telur, awak dapat nampak tadi kan, telur dia kecil, kemudian dia jadi berudu, kemudian dia jadi berudu yang ada kaki, kita panggil anak katak, okey. Kemudian dia jadi katak muda, okey, dia membesar sedikit, dia ada ekor dan dia ada kaki, dan lama-lama dia akan menjadi katak dewasa, kemudian proses tersebut akan berulang. Okey, baik. Itu ialah tentang seekor katak. Okey. Allahu Akbar. Manusia mana dah bangsa? Saya pun dah tertutup. Ini hewan membiak. Okey, ni katak. Okey. Bagaimanakah cara monyet membiak? Monyet ialah melahirkan anak dan memastikan anaknya terus hidup, dia akan menyusukan anak dia. Baik. So kita dah habis bab cara haiwan itu kita dah tengok cara dia membiak, kita dah tengok. Okey, kita dah tengok cara macam mana dia membiak, dia menjaga anak dia, cara dia makan. Kita semua dah tengok dah tentang haiwan. Sekarang kita nak masuk bab seterusnya, iaitu bab tumbuh-tumbuhan. Okey. Okay. Sikit je saya nak masuk bab tumbuh-tumbuhan hari ni, kemudian kita nak buat okey. Kalaulah haiwan itu dia nak orang kata apa? Dia nak membiak, okey. Dia memerlukan induk dia. Sama juga macam tumbuh-tumbuhan, dia memerlukan induk dia. Induk ialah ibu atau bapa kepada haiwan atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Tapi tumbuh-tumbuhan ni dia bukanlah haiwan, dia bukanlah seperti haiwan yang boleh bergerak, okey, yang macam tu. Tapi tumbuh-tumbuhan dia nak hidup pun dia memerlukan induk dia. Induk dia itu ialah tumbuh-tumbuhan tu, dia mestilah mengeluarkan satu perkara yang kita panggil nama dia biji benih. Okey, biji benih. Maksudnya setiap tumbuh-tumbuhan dia nak hidup. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dia nak hidup,
dia mesti bermula dengan biji benih. Okey. Okay. Hampir kesemuanya. Ada haiwan lagi. Ada tumbuh-tumbuhan yang dia tidak memerlukan biji benih. Ada. Contohnya macam dia memerlukan keratan batang dan sebagainya. Okay, kita tak mau tengok lagi benda-benda macam tu. Kita nak tengok haiwan yang bertumbuh menggunakan biji benih. Okey. Biji benih ni kita kena faham macam ni. Kalau haiwan keperluan asas dia, dia perlukan makanan, dia perlukan air, dia perlukan udara untuk hidup. Okey Okey, saya tulis sikit. Okey, yang ni kelas yang semalam. Saya buat new. Okey. Secara asasnya haiwan, okey, haiwan dia memerlukan makanan, minuman dan juga udara. Okey, minuman ni kira air lah. Saya nak air lah. Lepas ni saya pilih air, ringkas sikit. Makanan, air dan udara untuk dia hidup. Ini kita panggil keperluan asas. Okey. Untuk tumbuhan dia memerlukan makanan, okey, ini makanan. Sorry. Tumbuhan ni dia memerlukan makanan. Tumbuhan pun memerlukan makanan tau. Siapa kata tumbuhan tidak memerlukan makanan? Nanti saya terang macam mana tumbuhan itu dia makanan. Dia memerlukan makanan, dia memerlukan air dan dia memerlukan cahaya matahari. Ini ialah keperluan asas untuk tumbuhan. Berbeza tau. Adakah haiwan memerlukan cahaya matahari? Dia tak berapa perlukan cahaya matahari sangat. Maksudnya dia kalau dia duduk di dalam rumah macam kita lah sekarang ni, duduk dalam rumah saja, tak duduk, tak kena cahaya matahari, tidak akan menjejaskan kita apa-apa pun. Tapi kalau tumbuhan, dia tidak dapat cahaya matahari, dia tak dapat nak buat orang kata apa? Tak dapat nak buat makanan dia sendiri. Awak kena faham. Macam ni. Haiwan ni dia memerlukan makanan. Okey. Tumbuhan dia membuat makanan pula dah. Allahu Akbar. Makanan. Dia buat makanan. Sebagai contoh, kalau pokok pisang, okey, saya tak pandai lukis lah. Kalau pokok pisang, dia akan mengeluarkan buah, iaitu buah pisang. Kalau pokok durian, dia akan mengeluarkan buah durian. Kalau pokok rambutan, dia akan mengeluarkan makanan dia, which is rambutan. Kalau pokok ubi, dia akan mengeluarkan ubi. Kalau pokok jagung, dia akan mengeluarkan jagung. Boleh faham kan? Dia mengeluarkan makanan. Dia boleh buat makanan dia sendiri. Tapi kita, haiwan, manusia dan haiwan-haiwan lain, kita boleh buat makanan sendiri tak? Boleh tak? Kalau
kita lapak lah. Lepas tu kita membuat makanan sendiri. Fruit daripada perut kita ni keluar burger. Boleh ya? Tak boleh. Boleh kan macam tu? Ha? Tak Boleh. Boleh. Tak boleh kan? Kita memerlukan kita haiwan. Saya bagi tahu kita haiwan ni sebab apa? Bukan saya nak mengatakan bahawa manusia ialah kategori haiwan lah. Okey? Manusia ialah kategori haiwan lah. Bukan saya nak bagi tahu kita ni binatang ke apa ke ada. Tak. Saya nak bagi tahu kata dalam sains manusia ini ialah kategori haiwan. Kita dan haiwan-haiwan lain ni tak dapat nak buat makanan sendiri. Tak dapat. We cannot proceed. We cannot process our own food. Tak dapat. Lapak lah. Keluarkan burger daripada perut. Keluar McDonald. Burger Big Mac. 3 tingkat. Tak boleh macam tu. Kita memerlukan haiwan lain. Kita lapak, kita pergi goreng ayam. Kita terpaksa pergi sembelih ayam tu dulu. Pergi makan ayam. Kita nak pergi makan durian, buah pisang, kita terpaksa pergi macam tu. Tapi tumbuhan, dia boleh mengeluarkan makanan dia sendiri. Itu specialnya tu tumbuh-tumbuhan ni. Sebab tu kalau awak, ini kita nak buat fasa pengenalan kepada tumbuhan. Kita nak buat fasa pengenalan. Saya akan go through dengan lebih lanjut macam mana haiwan, tumbuhan itu hidup, macam mana dia memerlukan yang saya kata dia memerlukan makanan, air dan cahaya matahari, macam mana dia membiak. Okey, kita nak tengok lagi mana membiak, macam mana dia bercambah. Kita akan go through, tapi hari ni saya nak bagi orang kata apa, introduction tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, kemudian kita nak buat sedikit pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan kita ada Google Meet lagi sekali tau. Minggu hadapan kita akan buat selalunya, tapi minggu depan tak boleh nak buat Google Meet lah. Minggu depan saya akan Google Meet dengan tahun 5. Macam mana nak buat? Sebab sekelas pada hari Jumaat ni saya ada 3 kelas yang bertindih-tindih. Pada waktu pagi ni saya ada 2 kelas, iaitu bahasa Inggeris dan juga sains. Kelas awak dengan kelas bahasa Inggeris tahun 5. So dengan tahun 5 tak dapat nak buat Google Meet. Lepas ni saya ada kelas lagi dengan budak tahun 4 pula. So macam mana saya nak bagi tahu? Saya nak buat satu eksperimen. Eksperimen ni saya nak buat. Saya tunjuk kat awak. Saya nak suruh sedia kita kalau okey, saya tunjuk sikit lah video kat awak. Kita nak buat eksperimen ni sebenarnya kat rumah. Kat rumah pun kita nak buat eksperimen. Okey. Kita nak tanam satu jenis tumbuhan ni. Okey, tumbuhan ni sana. Share screen saya. Saya perbesar sangat. Kita nak tanam tumbuhan kat rumah kita. Kemudian saya nak awak ambil gambar. Saya nak awak lukis apa yang terjadi setiap hari. Selamat pagi semua. Hari ini bersama saya lagi Cikgu Ku. Hari ini Sains tahun 2 kita akan masuk tajuk keperluan asas biji benih bercambah.
Standard kandungan. Standardkan keperluan. Saya akan bercambah apabila biji benih bercambah. Okey. Yang ni kita tak mau dengar lagi. Okey. So, kita nak buat eksperimen yang macam tadi. Kita nak buat eksperimen di mana awak akan orang kata apa? Mana buku teks tu? Okey. Sebab tu tumbuhan ni kita ada dua, kita kata dia membiak, okey, dan bercambah. Bercambah ni kalau seperbesarkan dia, ni saya tulis perbesar kat sini, maksudnya biji benih je lah. Biji benih dia bercambah. Kalau haiwan, kalau tumbuhan dia memerlukan makanan dia memerlukan orang kata apa, baja, tumbuhan memerlukan makanan tau. Tumbuhan walaupun dia tidak ada mulut untuk makan, dia memerlukan makanan yang dia dapat daripada sumber-sumber tanah. Contoh dia nak ambil baja, khasiat-khasiat daripada tanah. Sebab tu mak dengan ayah awak kalau dia tanam pokok-pokok kat rumah, okey, dia akan bubuh baja. Boleh faham tak? Baja tu ada khasiat. Ada khasiat dia. So, khasiat itulah makanan kepada tumbuhan. Baja itulah makanan kepada tumbuhan. Barulah dia akan membesar dengan lebih besar. Okey, dia berbunga dengan lebih banyak. So, dia memerlukan makanan, dia memerlukan air dan cahaya matahari. Tapi bagi biji benih, bila dia nak bercambah, dia hanya memerlukan air dan udara. Dia tidak memerlukan cahaya matahari. Biji benih, awak ni, ini tumbuhan. Okey. Bila buah dia, okey, buah dia jatuh ke bawah, pap. Buah dia jatuh ke bawah. Okey, dalam buah ni dia ada biji benih. Okey. Yang biji benih yang kecil-kecil ni seperbesarkan dia. Okey, contoh dia besar tu. Okey, ni. Okey, ini biji benih. Okey, ini biji benih. Biji benih ni dia hanya memerlukan air dan udara untuk dia bercambah. Apa maksud bercambah? Daripada biji benih tadi, macam kita tengok tadilah, daripada biji benih dia akan tumbuh sikit akar dia. Okey, kemudian dia akan naik pucuk dia sikit, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin besar. Satu hari nanti dia akan jadi pokok sebesar ini. Tapi semuanya bermula dengan biji yang sekecil ini. Bermula dengan biji benih tu. Macam awak makan timun. Siapa yang pernah makan timun, awak pernah tengok tak dalam timun tu dia ada biji yang kecil-kecil tu? Pernah perasan tak? Pernah. Itulah biji benih. Kalau kita makan durian, kalau awak makan durian ni biji benih dia besar, senang nak nampak kan? Betul tak kan? Kita makan durian, kemudian biji benih dia tu besar. That's why senang nak nampak. Besar, seketui macam tu. Tapi ada biji benih yang kecil. Contoh macam saya kata tadi, timun, tomato. Pernah tengok tomato? Pernah. Biji benih dia kecil kan? Kecil je kan dalam tu kan? Kecil sahaja. Pernah tengok cabai? Cili cabai? Pernah. Yes. Cabai pun biji benih dia pun kecil saja. Kan? Kita kena biar dia bercambah dahulu biji benih dia. Okey. Itu akan masuk secara khusus nanti kelas kita, next kelas kita. Okey, next kelas kita. Baik. Nanti saya bagi tahu awal saya nak buat satu macam eksperimen lah kat rumah. Okey, eksperimen kat rumah kita nak tanam
mungkin minggu hadapan ataupun minggu sekali lagi. Okey, apa eksperimen itu? Eksperimen di rumah. Okey. Memerlukan satu botol air yang kosong. Kedua, memerlukan Sir, yang plastik ke atau yang biasa kita bawa yang di sekolah tu? plastik. Oh. Okey, botol air yang kosong ni plastiknya, botol plastik nah. Botol plastik. Okey, botol plastik, botol Coca-Cola yang awak minum tu, yang dah habis dah, botol itu. Kecil pun tak apa. Kecil pun boleh, besar pun boleh. Kemudian kita memerlukan kapas. Yang ketiga, kita memerlukan kacang hijau. Kacang hijau ni awak terpaksa suruh mak dengan ayah awak belilah. Tak mahal pun, murah je. 5 kupang. Pi kat kedai kata nak kacang hijau 5 kupang. Ataupun paling kalau dia kata 5 kupang tak boleh jual, RM1 boleh. Beli RM1 je. Kita nak guna sikit je. RM1 tu pun berlambak dia bagi. 5 kupang tu pun berlambak dapat. Kita nak pakai sikit je. Kita nak pakai hanya dalam beberapa biji sahaja. Kita nak buat eksperimen di rumah. Okey, yang ni eksperimen di rumah ni kita nak tanam pokok kacang hijau. Ini kacang hijau ni, pokok kacang hijau tu kita nak tanam di rumah. Tapi kita bukannya kita nak orang kata apa? Kita nak makan sangat kacang tu. Kita nak tengok macam mana dia membesar. Daripada biji benih, macam mana dia membesar, macam mana dia bercambah sampai dia jadi pokok yang tinggi. Kita nak tengok. Kita nak every day kita nak tengok. Nak suruh awak tiap-tiap hari awak tengok dia. Awak nampak dia bercambah sikit, awak ambil gambar. Simpan gambar tu. Kan? Awak ambil gambar, lepas tu awak boleh buat pemerhatian, awak tengok dia, awak siram dia, letak air dekat dia. Dia tak perlukan cahaya matahari. Tak perlu awak nak pergi letak biji benih awak itu di tengah panas, tak perlu. Awak nak bubuh biji benih tu dalam rumah, simpan dalam bilik pun tidak ada masalah. Janji dia ada air dan udara. Okey, air dan udara. Okey, ini antara benda-benda yang kita akan belajar pada topik tumbuhan. Okey. Pada topik tumbuhan ni. Okey, tumbuhan ni kita nak belajar dia. Macam mana dia membiak, apa kepentingan dia. Okey, kepentingan tumbuhan. Tadi saya dah sentuh lah serba sedikit. Okey, serba sedikit tentang tumbuhan ni saya dah sentuh. Tapi saya tak masuk lagi dengan mendalam lagi. Baik, semua perkara ini kita akan belajar pada kelas 1 lagi. Okey, kelas 1 lagi. Okey, so pada kelas minggu hadapan, tolong sediakan ini. Okey, minggu hadapan tolong sediakan ini. Okey, tolong sediakan ini. Minggu hadapan akan waktu hari Jumaat minggu depan, kita buat macam ni. Sat. Bagi saya cakap, Sat. Pada hari Jumaat minggu depan, awak sediakan dululah botol air yang kosong, kapas dan juga kacang hijau. Kalau tak ada botol air, apa-apa bekas pun boleh, tidak ada masalah. Awak sediakan dahulu. Okey, kalau tak ada kapas, awak nak guna tisu pun boleh. Kat rumah ada tisu, segarantilah kapas tisu ni kat rumah mesti ada kan? Mesti ada. Benda ni tidak ada masalah. Okey. Saya akan send satu video dekat awak minggu depan.
eksperimen, secari dulu video tersebut. Setunjuk video demonstration tu, dia akan ajak awak macam mana kita nak set up eksperimen ni. Botol ayak tu nak buat apa, dengan kapai tu nak buat apa, kacang hijau tu nak buat apa. Kemudian bila semua dah siap dah apa semuanya, minggu hadapan kalau sesempat habis awal dengan pelajar-pelajar tahun 5 bahasa Inggeris, kita akan buat Google Meet start lah. Google Meet kita buat start dalam 5 minit 10 minit saja untuk nak tengok awak tunjuk dekat botol itu, ataupun nanti awak boleh je ambil gambar send dekat ke apa ke dan sebagainya pada minggu hadapan kan. Kita tengok. Okey. Kemudian sambil kita grow. Sambil kita grow kita punya kacang hijau ni, awak tengok dulu, awak tanam, awak belum belajar, awak tanam, awak belajar, awak biar dia bercambah, awak perhatikan dia tu, awak tengok je. Apa-apa soalan awak simpan je. Nanti waktu ajak awak tanya. Masa tu kita akan cerita dengan lebih details tentang kepentingan tumbuhan, cara dia membiak, cara dia bercambah, okay? Semua akan cerita dengan lebih detail lagi pada kelas yang akan datang. Tapi sebelum kita nak belajar tu, nak awak terus buat eksperimen dulu. Buat eksperimen, awak tengok dulu dengan mata awak. Tengok sendiri real. Selalu duk tengok video kat YouTube je, buat apa? Kita tengok real, kita yang buat. Kita tanam pokok tersebut, biji benih tersebut bercambah, keluar akar, keluar tumbuh-tumbuhan, lagi seronok. Segaranti lagi seronok. Okey. So tolong salin catat sikit ni benda ni, eksperimen di rumah ni. Botol air kosong, kapas tisu, kacang hijau. Tolong bagi tahu mak dengan ayah awak. Minta maaf terpaksa menyusahkan mereka sikit untuk pergi beli kacang hijau. Okey, tisu dengan botol dengan botol air ni segaranti memang ada. Memang ada dekat rumah awak, segaranti memang ada. Cuma kacang hijau inilah yang kena pergi belilah sikit. Kalau siapa yang ada kat rumah dah senang. Siapa yang tak ada lagi, kena pergi belilah. Pergi beli sikit je. Pergi tanya dekat Cina tu, apek tu apek. Kacang hijau nak beli kat mana? Kacang hijau beli kat mana, Nuha? Kacang hijau pergi beli dekat kedai runcit. Sir. Kacang hijau pergi beli dekat kedai runcit. Memang ada jual. Habang kat apek tu, kat kedai apek, saya mau kacang hijau sikit saja, mau buat eksperimen. 20 sen boleh ke? 20 sen. Suruh dia bagi 2 kupang je. Ya, ada soalan lagi? Kalau guna bekas tu tak apa kah? Bekas apa? Bekas yang macam bukit macam tu. Bekas apa? Bekas plastik. Bekas plastik, okey. Kita jangan guna Tupperware mok hamba tau. Tak lagi mok hamba semelih pula. Jangan pakai Tupperware. Okey, cari bekas yang kita nak buang lepas tu. Okey. Saya ada banyak bekas yang ni. Kita kena lukis ke atau buat betul-betul? Macam mana Nuha? Saya kata buat macam relax ke atau lukis je? Ya, kita nak buat betul-betul. Kita nak tanam betul-betul. Kita bukan nak lukis-lukis tau. Kita nak buat betul-betul. Tumbuhan tu kita nak tanam dia, kita nak tengok dia membesar dengan depan mata kita. Betul-betul. Awak sendiri yang buat. Saya nak ajak macam mana awak buat. Okey? Saya tak mau bukan kita nak tengok video, bukan kita nak lukis main-main. Tak. Kita nak buat betul-betul. Saya nak tengok awak ada benda tu, pokok tu saya nak tengok dia membesar di tangan awak. Boleh? Boleh. Okey, kita akan buat pada minggu-minggu yang akan datang. Baik, ada soalan lagi? Ya. Saya tahu tak saya duduk kat Bertang. Saya tak tahulah kedai apik tu kat mana. Alah, tanyalah mak awak tahu. Kalau tak ada kedai runcit yang Cina, Melayu pun ada. Kedai runcit mesti ada lah kan. Kat rumah awak mesti ada kedai runcit, betul tak? Kan? Ada punya.
Kita kedai Ayah saya kat tengah laut, dia duduk kerja. Jadi saya duduk dengan mak je lah. Mak awak mesti tahu kedai runcit. Abang kat mak nak kacang hijau sikit je. Sikit sahaja. Nak pakai Boleh? sikit sangat. Suruh mak beli yang paling sikit yang boleh. Kalau mak pergi kedai tu dia kata, saya nak beli kacang hijau sikit je. 5 kupang, sekupang, 2 kupang. Kalau boleh beli 2 kupang, beli 2 kupang. Kalau dia kata paling sikit kena beli 5 kupang, beli 5 kupang. Sikit je kita nak guna. Ya. Hari tu saya baru je sedang tanam biji benih limau. Kita nak tengok lah. Kalau macam tumbuh-tumbuhan lain, macam tomato, timun, dia lambat. Dia lambat nak membesar. Kacang hijau cepat. Awak tanam sat je dia akan membesar. Garanti sat je. 2, 3, 4 hari awak akan nampak dia dah membesar. Garanti. Dia seronok lah sikit. Kalau lambat nak kena tunggu 2 minggu, 3 minggu tak seronok lama sangat. Kan? Kita nak tengok sat je. Okey? Ada apa-apa soalan lain? Sir, saya nampak kat buku teks muka surat 53 kan. Dia nampak dia kata biji benih hijau tu dia akan tumbuh hari ketiga ni. Yes. Kita nak buat macam ni lah. Kita nak tengok. Kita nak buat dan kita nak tengok. Okey, nanti saya akan bagi arahan seterusnya. Pada minggu hadapan lah saya akan bagi. Okey, saya akan bagi. Awak tak perlulah tanah. Tanah ni kita gantikan dengan kapas ataupun tisu. Okey, kapas lah elok, kapas. Kapas ataupun Saya tisu. ada tanah. Tak perlu. Kalau tanah nanti susah kita nak tengok akak dia. Kita nak tengok akak dia bertumbuh. Senak kapas ataupun tisu. Okey, awak boleh guna cawan plastik macam tu ataupun awak boleh guna botol plastik, bekas plastik. Jangan pakai Tupperware mak awak saja. Sir. Okey? Ya, ada soalan lagi? Kalau kita tak ada yang nak sudik tanah tu tak apa ke? Tak ada sudut tanah pun tak apa. Kita tak guna tanah, cik. Tak guna. Tak perlu sudut tanah. Kanta pembesar. Ni. Sudut tanah kata pembesar pita pelekat ni tak ada pun tak apa. Tidak ada masalah. Yang penting ada kacang hijau, cawan plastik. Yang ni tak ada pun tak apa. Tidak ada masalah. Yang ni saya dah bagi tahu kita nak gantikan dengan kapas ataupun tisu. Okey, kapas ataupun tisu. Saya harap semuanya jelas. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Boleh? Boleh. Saya tak dapat nak kalau macam kelas lain. Selepas ni saya tak ada kelas dah. So boleh lanjut. Kadang-kadang saya lanjut sampai pukul 10, 10.30 macam tu lah. Tapi dengan kelas awak tak dapat. Sebab saya ada kelas pula lepas ni. Okey? Kalau saya lanjutkan kelas sampai kelas 10.30, kesian kelas tahun 4 nanti dia tu tertunggu-tunggu saya. Okey. Memang kesian pun. Okay, so thank you so much. Sorry, kita sambung pada minggu hadapan. Boleh? Boleh. Okay.